Assalamualaikum guys, kembali kita lagi dalam channel Lan Autotech. Okey sahabat-sahabat kat luar sana, macam video yang lepas saya dah janjikan pada sahabat-sahabat semua untuk saya ajarkan bleeding. Okey, nak bleeding itu hari tak sempat nak buat video guys. Pada video kali ni ada extra sikit tambahan. Dalam masa kita nak bleeding tu, saya akan ajar sahabat-sahabat semua macam mana nak ganti brake shoe ataupun brake laning. Stay tune guys. Brake shoe ataupun brake laning, orang panggil dia untuk kereta yang pakai sistem drum dekat belakang. Kebanyakan 1.3, 1.5, tak kisah dia Saga, Iswara, Wira, Satria 1.3, 1.5. 1.3, 1.5 dia akan pakai untuk shoe belakang yang pakai brake drum tu. Okey, kat sini kita ada sebuah Proton Wira. Tengok keadaan handbrake dia. Nampak tak? Sampai habis tu sahabat-sahabat. Ini tanda dia brake dah habis. Kadang-kadang kita boleh tengok masa kita tekan brake tu, brake tak berapa nak makan kereta, brake tak berapa nak mencengkam. Tak berapa nak mencengkam. Inilah punca salah satu dia, kita boleh check melalui kan handbrake dia. Nampak? Habis. Okay, kita akan proceed bagaimana untuk melakukannya. Sahabat-sahabat, first step kita kena pergi kat handbrake punya pedal ni. Okey, kita akan tengok kita kena longgarkan screw adjuster dia tu. Tu dia. Ni dia screw adjuster ni, kita longgarkan dia sampai macam tu. Sampai dia permukaan dia paling atas. Lepas kita dah longgarkan, kita akan buka brake shoe laning dekat belakang. Okey sahabat-sahabat semua, macam biasa kita tanggalkan tayar, jack. Jangan lupa safety stand untuk precautions. Okey, inilah bentuk laning brake drum belakang. Nampak? Dia pakai jenis simpan disc. Okey guys, nak buka benda ni ada dua cara. Satu pakai special tool, kita pakai puller. Kedua kita pakai hammer. Yang ketiga, sahabat boleh nampak ni, dia ada lubang ni. Ini untuk buka dia. Kita pakai bolt 12mm, 10mm. Kita ikat dia sampai dah dia terbuka. Masukkan, kita pusing sampai dia terbuka. Tu dia. Nampak? Dah pun terbuka. Dia tarik dia pelan-pelan. Jeng. Nampak tu. Condition dia agak lama dah ni. Dah nipis dah. Dah mereput dah pun. Okey, inilah bentuknya shoe ni. Kasut brake nama dia dalam bahasa Melayu. Dia duduk macam gini. Untuk kita ganti, tengok berapa beza dia sahabat-sahabat. Nipis ni, yang lama ni dengan yang baru ni. Nampak tak beza dia? Nak kena ganti dah, habis dah. Ni kalau biar habis ni drum ni, makan ini pun masih okey lagi. Tak ada longkang, masih ada garis-garis halus. Boleh set lagi, boleh kita pakai. Okey sahabat-sahabat, sebelum kita nak buat ni, macam owner kereta ni, dia nak ganti sekali dengan slave pump ni. Ni nama dia slave pump ataupun cylinder wheel pump, macam-macam nama dia. Kalau tak nak tukar benda ni, kita boleh check dulu congkir dia perlahan. Hati-hati jangan sampai terkoyak. Okey, kita tengok. Macam ni dia okey dalam keadaan baik, tak ada leaking lagi.
boleh pakai semula, tapi owner nak ganti benda ni yang baru. Kiri dan kanan kita check. Benda ni dia ada schedule maintenance dia, tier and wear dia, kena ganti cukup time. Kalau tak jaga minyak brake, benda ni yang pertama akan rosak. Bila benda ni rosak, habis ni lane ni semua akan makan. Sebab dia terbuka, dia berhenti kat situ, dia stop. Sebab dia jam dalam ni. Okay, step yang kedua lepas kita dah longgarkan skru dekat handbrake pedal tadi. Okay, step yang kedua kita kena buka. First kali kita pusing benda ni perlahan-lahan. Hati-hati ya sahabat-sahabat, benda ni boleh terpelanting je spring. Okay, nampak? Kita keluar. Buka dua side, kanan dan juga kiri. Sebelah sini pun sama juga. Kita pusing perlahan-lahan. Okay, hati-hati. Keluarkan dia macam tu. Okay, kemudian bahagian bawah ni dia ada spring. Cungkir dia macam gini. Bagi dia keluar bertapak dia. Macam tu. So kita keluarkan spring dia. Okay, kembang kencut habis. Kemudian disebabkan owner ni nak gantikan silinder pump ni, dia nak gantikan silinder pump ni, kita tanggalkan semua sekali. Kalau tak nak ganti, buka ni saja. Sahabat-sahabat nak senang kerja, sebab ni Wira, sebab Wira dia bearing ni mati kat sini. Kalau Wira, lebih baik buka dan cuci benda ni. Okay sahabat-sahabat, kita kena gunakan flare wrench size 10mm untuk bukakan pipe ni. Okay, kita longgarkan. Kemudian kita gunakan 10mm flexible wrench ni untuk bukakan bolt kat sebelah. Tanggalkan. Okay sahabat, lepas kita dah bukakan dua bolt tu, kita bukakan pipeline dia punya nut. Okay, kemudian kita tanggalkan satu set sekali dia. Keluarkan pump ni tadi. Okay, sediakan takung bawah ni, minyak confirm dia akan menitik. Okay. Dan keluarkan shoe ni sendiri. Okay, kat sini kabel handbrake ni, kita tanggalkan dia. Yang kita dah dapat. Pastikan selepas setiap kali nak buat ni, tangan ni lap. Patut kena pakai safety ni. Biasalah, culas sikit. Okay sahabat-sahabat, make sure kalau nak buka benda ni, kalau tak faham kena ambil gambar untuk kedudukan spring dia supaya tak silap. Okay, dia akan duduk dalam keadaan begini. Tu dia. So kita kena swap semua hardware dia ke sini. Okay, first kita kena tanggalkan spring ni dulu. Okay, tanggalkan benda ni, letak kat sebelah. Kemudian terbalikkan spring yang kecil ni. Okay, fokus sikit. Okay, tanggalkan spring yang kecil ni. Dan swing semula, cabut dia. Okay, dan yang ni. Ni nampak bahagian ni dengan bahagian ni. Okay, saya fokuskan bahagian ni dengan bahagian ni. Kita pusing ke belakang ni.
handbrake punya ni, apa nama dia saya dah lupa dah. Mungkin dia punya lever. Pindahkan benda ni ke sini. Okay, kat sini ada satu klip ni, kita kena bukakan dia. Sahabat, bila kita cabut ni, dia ada satu washer nipis. Washer ni jangan hilang. Okay. Kemudian kita letakkan bahagian macam ni supaya tak silap. Masukkan ni. Sebelum tu kita cuci semua hardware-hardware dia dulu. Okay, sahabat-sahabat, kita masukkan benda ni macam tu. Kemudian washer ni, tempat dia. Kemudian pin ni, dia ada lurah kat sini. Okay, pastikan masuk dan kelipkan semula. Tetap kat dia. Okay, masukkan dia. Kemudian kepilkan. Okey, kepilkan sampai dia jadi macam ni. Okey. Lepas tu kita letakkan dia, kita pusingkan dia macam ni. Okey. Brake ni pastikan pusing sampai masuk dia sampai habis. Dan dia akan duduk begini. Okey, masukkan benda ni dalam keadaan begini. Nampak tu. Okey, kelip pin ni. Okey, satu longkang kat bahagian sini. Satu yang longkang kecil tu dia bahagian sini. Okey, dia akan duduk dalam keadaan macam ni. Okey. Kemudian yang longkang yang ini akan duduk dekat sini. Kemudian kita ambilkan spring yang besar ni. Pastikan spring yang besar ni ada di antara sini. Jangan pasang terbalik, sahabat-sahabat. Terbalik tak betul tu. Patutnya longkang ni dia sesuai dekat sini. Masukkan dia macam gitu. Pusingkan bahagian belakang. Spring sama juga. Yang besar ni pastikan dia di bahagian sini. Jangan pasang terbalik. Nanti dia kena dekat bahagian ni. Susah nak adjust. Masukkan di sini. Kemudian balikkan macam tu. Okey. Macam tu keadaan ni. Okey, ni adalah wheel cylinder ataupun slave pump. Okey, ni yang baru. Tanggalkan. Tekan dia. Okey, pastikan kedudukan dia macam gini. Dan ini pusing sahaja. Pusingkan bahagian kanan macam ni. Okey, masukkan dia ke dalam sini. Ini cara saya nak mudah lah. Saya nak mudah pasang. Masuk macam ni. Okey, ni untuk brake lever tadi. Okey, masukkan semula. Slot ni yang kembalikan dia ke atas. Alright. Masukkan dalam bahagian sini. Lepas kita dah masukkan dalam keadaan macam ni, masukkan semula spring yang bahagian bawah ni. Begini. Okay, kemudian tarikkan dia supaya dia masuk slot sini. Slot dia ni kiri, lanjut kanan. Kalau kanan ni susah, ambil screwdriver ni, tiapkan dia. Okey, supaya dia masuk dalam keadaan kiri dan kanan. Kembali pada bahagian atas, kita akan masukkan slave pump ni. Kuncikan dia bahagian belakang. Kunci dia, kunci. Bolt ni dua, macam yang belakang tadi.
sahabat-sahabat boleh advise pada gambar. Saya cuba dekatkan, masukkan. Pakai tangan je dulu. Dan kita ketatkan bolt ni. Okay, ketatkan dia. Maaflah sahabat-sahabat kalau video ni kurang memuaskan. Ketatkan. Sama juga dengan pipeline ni, masukkan flange ni. Ketatkan dia. Okey. Kembali kepada bahagian hadapan. Masukkan semula pin daripada belakang. Ni lubang dia tu. Tu dia. Sampailah dia terkeluar dekat sini. Ni pin ni. Okey, masukkan spring. Dan juga stopper dia. Ini sahabat-sahabat guna kemahiran, skill masing-masing. Sebab dia benda ni ada special tool dia. Jadi saya tak dapat nak tunjuk special tool dia macam mana. Okey, pusing ke dia. Okey. Pastikan lock dia macam ni. Tu. Pastikan lock dia macam gini. Buat juga untuk sebelah lagi. Masukkan juga. Dan turn pin dia. Pusing pakai tangan boleh, kalau kuat macam ni. Ni tengok. Kalau tak kuat, pusing macam plier tadi atau gunakan special tool dia. Okey. Okey, lepas selesai pemasangan ni, pastikan semua dalam keadaan baik. Okey. Pin semua dalam keadaan baik. Buat masa sekarang kita nak masukkan semula drum ni. Okey, dia terlampau ringan pun nak set dia. Okey, masukkan dia. Okey, sahabat-sahabat, ni saya fokus kat sini. Nampak tak ni pin ni? Ada gigi gear ni. Ni nak function dia. Tu dia. Dia akan duduk dalam keadaan macam ni. Okey. Kita kena kiaukan dia macam tu. Supaya dia fit je dia masuk. Lepas tu kita akan masukkan dia. Buat berulang kali sampailah benda ni dia fit ngam-ngam je. Macam tu. Dia brake tak jam. Dia agak sangkut sikit macam ini. Okey, fit-kan dia. Macam ni tak cukup lagi. Kita adjust sampai dia ngam. Macam tu lah sahabat-sahabat kena buka dah pasang, Okey, sahabat-sahabat, bila dah fitkan dia tu, pastikan dia tak jam. Okey. Dia boleh pusing dalam keadaan macam ni. Dia ada bunyi sikit. Okey, untuk Wira suara punya model, dia ada satu lubang kat belakang ni. Untuk adjust pin tadi. Ni getah ni. Okey, buka ni. Nampak tak getah ni? Untuk adjust pin tadi, supaya dia bagi mantap lagi brake. Mantap. Okey. Dan ni dia. Macam gini keadaan ni. Sahabat, bila kita dah pasang ni, so sampai masa sekarang
kita nak bleeding brake. Bleeding brake sama ada nak tukar minyak brake terus pun boleh, nak bleeding saja pun boleh. Nak bleeding, kita just buka bleeder nut kat belakang ni. Okay, ni bleeder nut dia. Okay, kita bukakan dia punya rubber ni. Okay, nampak tu. Ni bleeder nut. Dia akan gunakan 10mm untuk kita buka. Saya akan tunjukkan bagaimana. Okay, sahabat-sahabat, cara yang paling senang dia, senang ajar. Okay, ni bleeder nut. Masukkan satu hose dekat sini. Okay. Alright. Masukkan hose dekat bleeder nut ni. Kemudian tarikkan hose tu keluar macam gini. Kita akan kena pastikan seorang mangsa keadaan kita. Okay, untuk pump brake dari dalam. Pump dan tekan sampai yang mengalir keluar ni dia tak ada udara. Jadi, kalau nak cantik, cari yang clear punya supaya kita boleh nampak aliran dia. Aliran dia ni ada udara ataupun dah penuh. Sebelum tu kita kena isi minyak brake kat dalam master pump dalam keadaan full level, baru kita akan buat bleeding brake. Kita akan mulakan daripada tayar sebelah belakang kiri. Kita akan mulakan. Okay, pump. Gunakan 8mm untuk buka dia. Okay, pump. Tekan. Okay, kita dah dengar dia keluar. Pump. Tekan. Nampak, dia dah keluar dah. Pump. Tekan. Pump. Okay, sahabat-sahabat kena pastikan yang minyak je tak ada udara lagi. Tekan. Pump. Tekan. Pump. Tekan. Okay, lepas dia tekan pedal, kita shutkan bleeder nut ni. Sahabat-sahabat, setiap kali kita bleeding, kita kena pastikan kita top off minyak ni, brake. Jangan sampai dia kering. Kalau kering, memang kita kena bleeding balik. Okay, sahabat-sahabat, lepas kita dah siap bleeding belakang sebelah kiri, kita masukkan tayar. Sahabat, lepas kita dah bleeding kiri dan kanan belakang, mula dengan kiri belakang, kanan belakang, kemudian kita balik pada tayar depan. Tayar depan ni dia lain sikit. Dia ada brake disc. Okay, ni kenaka dia. Okay, buka ni bleeder nut ni. Satu. Bleeding kan, belakang pakai 8mm, depan pakai 10mm. Bleeding yang sama, tekan, pump dan tekan, pump dan tekan, pump dan tekan, sampailah kita dapat pressure ataupun tekanan, tak ada udara yang cantik. Setelah selesai, kita top off minyak brake sehingga level maksimum. Dah habis kita bleeding, kemudian kita adjustkan pedal handbrake kita. Tu dia, adjuster nut tu gunakan 10mm. Ketatkan. Okay, sahabat-sahabat, bila dah selesai, kita check balik, pastikan minyak dalam keadaan cukup. Kita kena periksa balik keadaan yang mana kita dah buat. Tayar belakang, kiri dan kanan, tayar depan. Sekiranya kita buka, kita kena ketatkan semula, ikat balik kemas-kemas. Kemudian pastikan bleeder nut tu kita ketatkan dengan secukupnya.
Okay, sampai di sini sahaja tutorial untuk bleeding dekat tayar daripada saya, Lan Autotech. Sehingga kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Jika ada sebarang pertanyaan boleh komen di bawah. Okay, Assalamualaikum.